Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Firman Allah SWT dalam ayat ke-28, 29 dari surah Yasin. Untuk pengetahuan tuan-tuan yang memiliki tafsir Ibn Katsir, sila buka jilid ke-8 muka 16-17. Iaitu firman Allah SWT, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas samaa'i wa ma kunna munzilin. In kanat illa sayhatan wahidah fa idza hum khamidun. Sadaqallahul azim. Dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah dia meninggal itu satu pasukan pun dari langit, dan tidak layak kami menurunkannya. Tiada siksaan atas mereka melainkan satu teriakan suara saja, maka tiba-tiba mereka semuanya mati. Dalam kuliah lalu kita telah lihat bagaimana azab diturunkan oleh Allah SWT ni ada bagai-bagai. Jadi bila Allah menyatakan wa ma anzalna ala qaumihim ba'dihi min jundi minas samaa'i wa ma kunna munzilin, kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah dia meninggal itu satu pasukan pun dari langit dan tidak layak untuk kami menurunkannya. Artinya Allah mengkhabarkan di sini bahawa dia menghukum kaum utusan itu kerana kemurkaannya terhadap buatan mereka membunuh para pendakwah, para nabi yang diutuskan kepada mereka, dan kisah Habib An-Najjar yang telah kita bawakan sebelum ini. Jadi kerana mereka mendustakan Rasul, mereka juga membunuh para walinya, maka Allah menegaskan dia tidak akan menurunkan malaikat untuk membinasakan mereka. Tetapi perkara yang sangat mudah ke atasnya, iaitulah dengan pekikan, dipanggil sebagai sayhah. Dalam kuliah lalu saya telah jelaskan kepada tuan-tuan tentang bentuk-bentuk azab yang Allah turunkan, sama ada ia bersifat hissi ataupun ma'nawi. Dan sebenarnya kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, kisah-kisah tentang azab yang diturunkan oleh Allah SWT ini, dia berpunca daripada beberapa sebab. Satu sekali berkaitan dengan syirik dan juga kufur. Awalana syirk wal kufur. Kalau kita lihat dalam, sebagai contohnya dalam Mawsu'ah Tafsir Al-Mawdu'i Al-Quran Al-Karim, menyatakan bahawa bila kita melihat sebab-sebab diturunkan Allah akan azab itu, nombor satu sekali kerana syirik dan kufur, seperti contoh dalam kisah yang dibawakan Habib An-Najjar ini. Begitu juga kita dapat lihat dalam surah Al-Kahfi, wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu wa ja'alna limahlikihim maw'ida, ayat ke-59 surah Al-Kahf. Demikian juga perbuatan yang mengundang kemurkaan Allah dan azabnya diturunkan, iaitu at-tughyan wal-zulm, iaitulah buatan kezaliman dan juga melampau batas. Kita dapat lihat dalam surah Al-Fajr, contohnya Allah menyatakan wa thamud alladhina jabu sakhra bil wad wa fir'auna dhil autad alladhina taghaw fil bilad fa aktharu fiha al-fasad fasabba 'alayhim rabbuka sawta 'adzab inna rabbaka labil mirsad. Ini kisah tentang Thamud, kisah tentang Fir'aun, kisah tentang golongan yang dimurkai oleh Allah Taala dan turunkan ke atas mereka kerana tughyan dan juga wadzulum ini. Lagi kalau kita lihat tuan-tuan dimulai Allah sekalian, azab ini juga berkaitan seperti dalam Mawsu'ah At-Tafsir Al-Mawdu'i menyatakan bahawa kathratul ma'asi wal munkarat wa qillatul amri bil ma'ruf. Banyaknya maksiat yang dibiarkan, kemungkaran-kemungkaran yang berlaku, dan tidak ada kerja amar ma'ruf nahi munkar. Kan itu Allah menjelaskan dalam surah Al-Anfal ayat 25, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allaha syadidul iqab. Takutilah kamu satu fitnah, iaitu satu ujian, musibah yang tidak akan menimpa orang yang zalim di kalangan kamu secara khas, secara khusus, tetapi akan menimpa semua sekali tanpa ada dibezakan ini mukmin, ini fasik. Semua akan kena bersama-sama. Lagi tuan-tuan, dalam Mawsu'ah Tafsir Al-Mawdu'i menyatakan bahawa sebab mengundang azab ni iaitu kufranun ni'am, iaitu kita ni mengkufur nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah SWT. Contohnya dapat kita lihat surah Ibrahim ayat ke-7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Bahawa Tuhan kamu telah beritahu kalau kamu bersyukur aku akan tambah, kalau kamu kufur maka sungguhnya azab aku sangat pedih. Demikian juga kita dapat lihat surah An-Nahl ayat 112. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adhaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Allah bawa contoh pada kamu satu tempat yang dahulunya aman, datang rezekinya aman, tenang, datang rezekinya pada semua pelosok tempat, tapi mereka kufur terhadap nikmat Allah, maka Allah merasakan untuk mereka menimpa ke atas mereka ni kelaparan, ketakutan atas apa yang mereka lakukan. Yang kelima adalah Mawsu'ah Tafsir Al-Mawdu'i
menyatakan bahawa sebab-sebab mendatangkan azab ni adalah meninggalkan salat. Jangan pandang perkara ni kecil, tuan-tuan. Dan itu Allah menyatakan surah Maryam ayat ke-29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u salat wattaba'u syahawat. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u salata wattaba'u syahawat. Fa sawfa yalqawna ghayya. Maka meninggalkan selepas itu keturunan yang mengabaikan salat dan mengikut syahwat, maka mereka akan menemui jalan kesesatan. Ini adalah antara perkara-perkara yang merujuk kepada azab Allah Taala diberikan kepada mereka. Dan yang keenam, man'uz zakah, orang yang tidak menunaikan zakat juga mengundang kemurkaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan itu dalam surah Taubah ayat ke-34-35. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Yawma yuhma 'alayha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Hadza ma kanastum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Ini adalah satu gambaran terhadap siksa yang Allah turunkan. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Yawma yuhma 'alayha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Hadza ma kanastum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Mereka yang menyimpan emas, perak, tidak menunaikan haknya pada jalan Allah SWT, maka beri mereka berita gembira terhadap azab yang pedih. Pada hari itu akan dipanggang mereka ini dalam neraka jahanam, maka segala yang ada pada tubuh badan mereka ni, dahinya, tubuh badannya, belakangnya habis semua dipanggang. Inilah kesan daripada apa yang kamu simpankan untuk kamu ketika di dunia dahulu, tidak kamu tunaikan hak Allah SWT, hak manusia yang daripadanya zakat. Lagi tuan-tuan, selain daripada itu azab yang diturunkan oleh Allah SWT, selain daripada perkara kufur, ingkar pada suruhan, perintah, maka adalah yang ketujuh dalam Mawsu'ah At-Tafsir Al-Mawdu'i, menyatakan bahawa kita dapat kutip, lihat ayat-ayat Quran yang menceritakan tentang azab itu bagi mereka yang meninggalkan jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Allah menyatakan dalam surah Taubah ayat yang ke-39, illa tanfiru yu'adzibkum 'adzaban aliman wa yastabdil qauman ghairakum wa la tadurruhu syai'a wallahu 'ala kulli syai'in qadir. Kalau kamu tidak menunaikan perintah jihad ini, maka Allah akan kenakan untuk kamu siksa. Dan Allah akan gantikan untuk kamu, bagi kamu yang tidak mahu menunaikan tanggungjawab ini, orang lain. Dan kamu tidak akan dapat memudaratkan Allah sedikit pun. Allah itu maha berkuasa atas segala sesuatu. Jadi ini yang dapat kita lihat tentang asbab diturunkan azab kepada satu golongan, 7 perkara yang disebutkan oleh para ulama pandukan kepada ayat-ayat. Kalau kita perhatikan dalam tafsir Kasyaf sebagai contohnya, bila Allah menyatakan di sini, iaitu wama anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundi minas sama'i wama kunna munzilin. Sebenarnya di sini ada satu perkara namanya ihtibak. Apa benda ihtibak ni, tuan-tuan? Ihtibak ni dalam ayat Allah SWT ada banyak ayat seperti ini, bahawasanya Allah menyatakan satu, tapi di sebalik itu yang boleh kita faham ada satu perkara yang dihadzafkan. Artinya di sini bila menceritakan tentang Allah SWT tidak menurunkan kepada mereka ini apa-apa bentuk tenteranya ataupun hukumannya, malaikat-malaikatnya untuk mengenakan kepada mereka seksa tersebut, ia hanyalah satu pekikan saja yang kebanyakan para ulama tafsir mengatakan itu adalah suara malaikat Jibril AS. Jadi di sini menunjukkan kepada kita betapa kedudukan, ketinggian Nabi SAW. Bila datang waktu Nabi, bila musuh menentang Nabi, contohnya dalam perang Badar, maka Nabi SAW dibantu oleh Allah SWT dengan datangnya para malaikat. Wanzilahu junud minas sama'i wa ka'annahu asyara biqawli wa ma anzalna wa ma kunna munzilin anna inzal junud min adha'imil umur allati la yu'ahal laha illa mithluka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam ayat ini bila menceritakan kami tak perlu turunkan apa-apa hukuman pun dari langit, rupa malaikat dia datang menebalikkan ataupun datang malaikat untuk menghancurkan. Tidak, hanya suara saja. Kerana tentulah kedudukan Nabi SAW yang dapat kita faham dalam unsur ihtibak ini, satu daripada bab badi', iaitu satu ayat yang tidak disebut oleh Allah SWT, kerana dapat difahami dari perkara itu bahawa kedatangan malaikat sebagai hukuman kepada mereka yang ingkar itu hanya akan berlaku kepada insan, manusia yang punya kedudukan di sisi Allah SWT. Macam Nabi kita SAW, iaitulah dalam perang Badar, berapa ribu malaikat yang turut serta untuk membantai, menghancurkan golongan musyrikin Quraisy yang datang menyerang Madinah, tempat berlakunya perkara itu di Badar. Jadi dalam kes Habib An-Najjar, beliau bukannya seorang Rasulullah, beliau hanya seorang waliullah. Jadi dalam konteks ini tentulah kedudukan Rasulullah lebih tinggi daripada walinya. Maka dalam ayat ini kata pengarang Al-Kasyaf bahawasanya datang bantuan daripada Allah, maknanya inzalul malak
ataupun inzalul malaikah ini merupakan satu syaraf, karam, iaitu satu kemuliaan yang diberikan hanyalah kepada mereka yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam ayat ini kita dapat lihat Allah menyebut perkataan wama kunna munzilin, tidak layak untuk kami menurunkan. Untuk kes penduduk Antakya atau mana-mana tempat ini maksudkan berlakunya hukuman ini, tak perlu turun malaikat seperti yang kami turunkan untukmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini dimaksudkan adanya ihtibak, iaitu satu unsur, satu kaedah dalam kita mempelajari Al-Quran. Gaya bahasa yang indah ada satu yang tidak dinyatakan mahzuf kerana satu gharad, kerana satu tujuan, iaitu tidak perlu disebut kerana apa yang dibawakan di sini sudah pun difahami. Maka itulah yang disebut, yang dinyatakan malaikat tidak diturunkan, tidak layak untuk diturunkan malaikat untuk kes kecil seperti ini, kerana ia tidak melibatkan seorang Rasulullah seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kepada kita tentang keistimewaan, kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka seperti yang dapat kita lihat ayat berikutnya, in kanat illa sayhatan wahidah fa idahum khamidun. Tidak ada satu siksaan atas mereka melainkan satu teriakan saja, tiba-tiba semuanya mati. Allah menghancurkan tempat itu yang telah kita bincangkan, bandar tersebut ataupun kampung tersebut, telah kita huraikan beza antara Qaryah dan juga Madinah, maka hingga binasa mereka di permukaan bumi, tidak ada satu pun yang tinggal. Para ahli tafsir mengatakan bahawa Allah mengutuskan kepada mereka ni malaikat Jibril duduk di pintu kota itu, berteriak sekali sahaja maka semua mereka mati. Dan tempat ini, kata Imam Jamaluddin Al-Qasimi, mungkin bukan Antakya, kerana tempat-tempat itu kadang-kadang beza-beza namanya mengikut zaman. Mungkin Antakya yang dimaksudkan itulah Pompei seperti yang ada di Itali, mengikut kajian di situlah tempat berlakunya yang kita sebut awal-awal dahulu. Macamlah untuk pengetahuan tuan-tuan, sebenarnya Philadelphia itu adalah nama satu tempat di Jordan dahulu. Dia merupakan bandar yang pertama di dunia selepas daripada pembunuhan Qabil akan Habil di tempat namanya Damsyik. Perkataan Damsyik itu kalau dipelajari di sudut sejarah, kita berkata dam dengan syik. Damun berarti darah, syik koyak. Jadi di situ dibunuhnya adik beliau Habil, mencatat sejarah pertama pembunuhan. Dan kemudian manusia pindah selepas Nabi Adam itu keturunan mereka ke Jordan, tempat namanya Philadelphia. Kemudian Philadelphia itu dah hilang lesap daripada sejarah negara Jordan, tak ada negara tempat dipanggil sedemikian melainkan di Amerika. Jadi mungkin juga satu perubahan itu berlaku pada nama, berpindah kepada tempat yang lain seperti yang dimaksudkan di sini, maka tempat itu pun hancur dan tiada siapa yang tinggal di situ. Menarik juga bila kita sebut tempat-tempat hukuman yang pernah berlaku di situ daripada Allah SWT terhadap mereka yang ingkar. Bila Nabi SAW melalui Madain Saleh dalam misi ketentaraan baginda ke Tabuk, maka Nabi SAW telah melarang para sahabat untuk mengambil dari air yang ada di Madain Saleh itu. Bahkan apa yang telah dibuat untuk diuli roti disuruh bagi makan kepada unta saja, kerana Nabi tidak mengenalkan para sahabat untuk berada lama di tempat laknat oleh Allah SWT. Maka mereka bertanya, apakah hukum kita pergi ke laut mati? Adakah ia juga dilarang seperti berlaku di Madain Saleh ataupun Petra ataupun piramid? Apakah tempat itu diharamkan kerana tempat itu merupakan tempat-tempat yang pernah diberkahi oleh Allah SWT? InsyaAllah saya akan huraikan jawapannya dalam kuliah akan datang. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wa barakallahu fikum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.